Buka kitab kita. Buka surah 4 Muqaddimah, masih Muqaddimah kitab. Buka surah 4 Muqaddimah, ilmu yang bermanfaat serta kelebihan. Apa kelebihan kalau kita menuntut ilmu, belajar ilmu tasawuf ni? Apa kelebihan untuk kita? Itu dia nak beritahu yang tu. Kalau tak ada kelebihan saja, kosong, zero tu, baik tak payah belajar. Tak ada apa kan? Kita belajar ni biar ada kelebihan, biar ada bermanfaat. Kan? Begitu. Baik. Kata Imam Al-Ghazali yang dirahmati oleh Allah Ta'ala di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Itu satu kitab juga, kitab tasawuf juga. Ya, pernah belajar, rasanya tuan-tuan pernah belajar di masjid-masjid surau. Banyakkan masjid baca kitab kalau ilmu tasawuf. Kitab Bidayatul Hidayah, kecil je kitab ya. Wal ilmu nafi' ma yazidu bi khawfika min Allah Ta'ala wa yazidu bi basiratika bi uyun bi nafsika wa yazidu bi ma'rifatika bi ibadati rabbika azza wa jalla wa yuqallilu min ghazbatika bid dunya wa yazidu bi raqbatika fil akhirah wa yaftahu basiratka bi afati a'malika hatta takhtariza minha wa yutli'aka ala maka ila syaitan wa ghururihi. Yang bermaksud, kata Imam Al-Ghazali, wal ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang memberi ketakutanmu terhadap Tuhan kamu. Maksud dia macam mana tuan-tuan? Ilmu yang bermanfaat ini, makin kita belajar, makin kita rasa takut dengan Tuhan. Itu baru ilmu yang bermanfaat. Makin kita belajar, makin kita nampak aib kita. Itu ilmu yang bermanfaat. Kalau makin belajar, makin nampak orang jahil. Dia alim surah. Jahannam dia ni. Ni Imam Ghazali sebut. Kenapa dia? Qalbu dia tak boleh nak kontrol lagi. Dikontrol oleh syaitan lagi. Ilmu yang bermanfaat macam mana? Makin kita belajar, makin kita rasa takut dengan Tuhan, makin nak buat banyak ibadat. Itu ilmu yang bermanfaat. Makin menuntut ilmu, makin rasa jahil. Makin menuntut ilmu, makin nampak aib diri sendiri. Dia tak nampak aib orang. Tapi kita macam mana? Dia nampak orang saja. Ya ni, ustaz sama ustaz pun duk lawan kondem, ustaz di kondem yang ni, ustaz di kondem yang ni, yang dia ni tak betul apa. Jenuh dalam YouTube kita dah tengok, pening kepala. Hak jahat pun ada, dia pergi potong video ni, dia pergi pelagak orang pun bagi gaduh. Jahat. Gitu. Ni semua kerja-kerja syaitan yang menambahkan penglihatan hatimu. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang macam mana? Ilmu yang menambahkan penglihatan hati kamu. Jadi makin kita belajar, makin bersih hati. Itu ilmu yang bermanfaat. Pada segala keaibanmu diri kamu, makin kita belajar, makin kita nampak aib kita. Yang menambahkan makrifat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang macam mana? Yang menambahkan makrifat. Makin belajar, makin kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada ibadatmu terhadap Tuhanmu yang maha mulia, yang maha tinggi. Inilah orang yang ilmu yang bermanfaat dan serta kelebihannya. Ilmu yang bermanfaat tu ilmu yang macam mana? Tu yang tu kalau kita baca nahu kena ambil hatas dia. Ilmu yang macam yang bermanfaat itu
ilmu yang mengurangkan kegemaran terhadap keduniaan. Kena cara baca macam tu. Yang pada dan, tapi saya tak ajar ilmu nahu mulai kat sini, tapi kaedah baca. Ilmu yang bermanfaat tu ilmu yang macam mana? Ilmu yang mengurangkan kegemaran terhadap dunia. Jadi ustaz nak gaji tinggi, pergi belajar ilmu agama, apa tujuan kamu? Aku nak ambil jawatan mufti. Jangan. Itu dunia. Ni Imam Al-Ghazali sebut, tuan-tuan, kita bab akidah ikut siapa? Bab akidah kita ikut siapa? Dan kita rajin lupa, kena capati sedikit lupa. Bab akidah Imam Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Kita ikut yang tu akidah kita. Bab fiqh kita ikut siapa tuan-tuan? Imam Asy-Syafi'i. Tidak. Bab tasawuf kita ikut siapa? Imam Al-Ghazali. Jangan lupa yang ni pegangan kita. Lagi kalau orang tanya tahu pula, bab tasawuf kita ikut siapa? Imam Al-Ghazali. Kita ikut yang tu. Maka Imam Al-Ghazali sebut, kalau nak pergi belajar ilmu agama, jangan duk ambil gemar kepada dunia, nak cari kesenangan dunia. Nih. Dan ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang macam mana lagi? Ilmu yang menambah kegemaran kamu terhadap akhirat. Itu baru ilmu yang bermanfaat. Belajar ilmu agama bukan aku nak sijil, tapi aku nak mengaji kerana Allah di Mesir, di mana, di pondok mana, kerana Allah, bukan kerana sijil ni. Bukan kerana sijil ni. Niat bagi kita. Innamal a'malu binniyat. Berdasarkan pada niat. Sijil tu dunia. Sijil tu apa tujuan? Nak senang kerja. Ilmu agama dia kena macam tu. Kalau ilmu dunia tak kisah nak mengaji dalam bidang sains, bidang apa nak disijil, itu tak apa. Itu memang belajar apa ilmu dunia. Ilmu akhirat tak boleh pergi tujuan nak kepada dunia. Imam Ghazali pesan, kalau nak kepada dunia berdosa kan? Tak berdosa, rugi. Akhirat tak dapat apa, kosong, zero. Nak akhirat, dunia dapat, akhirat dapat. Kalau nak akhirat, begitu. Nah, tu Imam Ghazali pesan, itu baru ilmu yang bermanfaat. Hari ini dah tuan-tuan. Kawan kita sendiri pun macam tu, dapat ijazah dalam bidang sekian, balik Malaysia. Allah, kalau yang ada PhD ni, hang dapat 10,000. Pergi pulau, pergi gaji. Pergi siapa belajar, nak PhD, nak ambil yang 10,000 tu. Saya kata, punggah. Tak boleh macam tu. Biarlah kita makan nasi dengan garam, tapi ilmu banyak. Tak apa. Nah, kami belajar pondok je tu, tak pergi sini. Saya belajar pondok, besar belum mata, tak ada sini. Saya tanya, tuan guru ni pasal apa tak pergi sijil, nanti besok kami balik Malaysia, nanti nak ambil tariah pun susah kan? Nak ambil tariah pun susah. Dia kata kalau kami buat pula sijil, apa belajar? Nak ke sijil, bukan nak kepada ilmu. Tak ikhlas lah. Pergi belajar, dia kata main belajar sini, pick up satu je, balik pegang cakui. Masuk tu guru kita di Thailand tu. Itu tak ada situ. Belajar Thailand. Lepas tu orang tak mau pergi belajar sana. Boleh buat sorak lah. Kata mengaku kata dia ni belajar kat sini tu saja. Sijil apa semua tak ada. Tu guru sendiri habis belajar nak murid beratur-atur ditanam padi. Buat sendiri. Kita kata tu guru tak payahlah tanam padi. Ni orang rumah sebab sedekah kat tu guru pun banyak kan. Dia kata kalau aku tak tanam padi, aku tak boleh bayar zakat. Sayang ke bayar zakat. Tanam padi tujuan nak bagi boleh buat ibadat zakat. Ilmu yang bermanfaat itu, ilmu yang mengurangkan kegemaran kepada dunia. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang macam mana?
ilmu yang menambah kegemaran kamu terhadap akhirat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang macam mana? Ilmu yang membuka mata hatimu pada perkara yang merosakkan amalan kamu. Itu ilmu yang bermanfaat. Belajar ilmu tasawuf. Ni kita belajar ilmu tasawuf malam ni. Ambil ingat, tak belajar ilmu tasawuf, amalan habis rosak. Rosak macam mana? Zero rosak. Zero. Tasawuf ilmu adab. Ilmu tasawuf ni dia mengenal apa ni dosa zahir. Dia mengenal dosa batin. Dosa zahir kita tahu lah, tak sembahyang, tak puasa, duduk tempat orang, duduk pukul orang, mencuri. Dosa batin, dosa dalaman tu, riak, takbur, sum'ah, ujub, dosa. Dosa ni, ujub ni, dosa tu hilang amalan. Kita main sembahyang maghrib, belum nak main tadi, kita mencuri. Masuk rumah orang curi. Lepas curi, balik hantar barang yang kita curi ke rumah kita, kita main sembahyang. Dosa curi lain, pahala sembahyang pada. Tu dosa tu. Tapi kita kalau buat dosa batin, kita main sembahyang tadi, kita tak curi apa, tapi pakai jubah baru beli, asal jalan macam yang riak, mas sembahyang tak dapat apa, kosong. Itu kosong, dia zero. Tu yang kata dosa batin ni. Inilah dia kata pada ilmu yang bermanfaat itu, dia boleh jaga hati dia daripada merosakkan amalannya. Riak, takbur ni penyakit. Dia panggil penyakit hati. Nah, penyakit hati. Allah sebut dalam Al-Quran, tiap-tiap penyakit ada ubatnya. Betul tak tuan-tuan? Ya? Sebutlah penyakit apapun ada ubat. Ada ubatnya. Cari ubat penyakit hati. Pergi hospital, doktor-doktor bagi ubat ubat riak sebiji. Nak buang ubat riak ni, ubat ujub, ubat takbur ni, pergi minta dengan doktor. Dia penyakit dah tuan-tuan. Riak, takbur ni penyakit. Satu penyakit yang ada di hati dia. Cari ubat. Tak ada. Mana boleh kata tak ada? Allah kata ada. Tiap-tiap penyakit ada ubat. Tuan-tuan, ada ubat dia. Allah kata ada ubat dia. Apa ubat dia? Mari kita tengok sekali lagi. Kejap. Apa ubat dia? Kita kena buat, kena. Orang duk ceramah di masjid saya satu hari. Ustaz hebat ceramah tentang apa ni, hasad, dengki. Atau penyakit hati juga tu, hasad, dengki. Kan al-hasadu yaqulul hasanah. Hasad ni, siapa-siapa yang ada sifat hasad. Hasad ni macam mana? Dia tak boleh tengok orang kaya, dia dengki. Dia tak boleh tengok orang tu senang, dia dengki. Dia suka nikmat tu, tak mau pergi kepada orang tu, suka mai kat dia. Tu dia panggil hasad. Kan? Ceramah hasad ni tak boleh pergi, ada besok masuk neraka ni sifat pelik. Habis semua ceramah, kita minum teh lah. Lepas tu ustaz ni dekat masjid saya kata, ustaz, penyakit tu ubat dia mana? Mana ada ubat kita penyakit ni? Saya kata ada ubat. Saya kata ada ubat ke? Penyakit ni ada ubat, tapi tak ada di hospital ubat ni. Allah kata ada ubat tu dalam Al-Quran. Pergi kaji tengok, pergi cari apa ubat penyakit hasad, dengki. Nah, baik lagi saya habaq ubat apa. Nah, sehingga kamu dapat mengelakkan daripadanya yang menempatkan kamu kepada segala tipu daya syaitan dan putar belit syaitan. Kena bagi hindari. Ini semua muasab syaitan. Tuan tengok buku soal apa.
297. Belakang sana saya nak beritahu ubah hasad dengki. Di penyakit hati nah, penyakit hati dia ada ubat dia. Dia ada ubat dia. Dalam kitab ni dia terang tapi belakang jauh sangat. So, kita langkau pergi cepat sikit. Ambil 297. Tengok. Di situ dia ada 35 semua. Tapi tuan-tuan tengok pada yang ke-9, syaitan menjauhi kamu. Di situ. Nah, tengok muka surat yang nombor 9 tu. Muka surat kita yang 297. Tapi tengok nombor 9 tu. Syaitan menjauhi kamu. Syaitan menjauhi kamu. Bu'du syaitan minka, syaitan menjauhi kamu. Jauh siapa? Tengok bawah tu, iaitu orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas sembahyang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa banyak? 165 kali. Ini ubat dia. Yang inilah ulama sufi tu buat, ulama tasawuf tu buat. Habis sembahyang 5 waktu, jangan balik. Tak boleh lah ustaz, saya nak pergi kerja office. Atas foto, atas kitab 165. Pasal apa angka tu pergi 165? Ataupun nak kena tahu juga, pasal apa tak 200, pasal apa tak 300, pasal apa tak 1000. Nak kena tahu kalau pasal dia tu. Kan? Huruf la ilaha illallah dia panggil bilangan huruf maknawi dia 165 kalau kita kira. Maknanya kalau kita zikir la ilaha illallah 165 genap dengan cukup dengan huruf dia. Ngam. Kalau lebih macam mana? Lebih lagi okey. Jangan kurang daripada 165. Tak saya nak tengok. Ini tasbih kita, bukan tasbih 165. 165. Tuan-tuan buatlah. Ini ubat nak bagi hilang sifat riya, dengki, khianat. Siapa yang sebut? Allah sebut dalam Al-Quran. Tuan-tuan tak percaya? Ini kitab Fadilah Amal. Baca dekat surah ni. Tengok muka surah 400 lebih. Maulana Zakaria buat dalam kitab tu kerana dia dulu juga ahli tasawuf, dia ahli zikir, dia ahli tarekat, kemudian barulah tabligh. Maulana Zakaria tu kitab tu, tak usah nak dibaca buku ni. 50 ayat Al-Quran Allah sebut dalam Al-Quran tentang zikir, tentang sembahyang. Nabi SAW dilantik menjadi Rasul. Umur berapa tuan-tuan? Umur berapa? 40. Lantik menjadi Rasul umur 40. Isra' dan Mi'raj Allah panggil dia, wahai Muhammad, Isra' dan Mi'raj naik ke atas langit nak bagi perintah sembahyang. Umur berapa? Umur dia berapa? 53. Jadi Rasul umur berapa? 40. Betul kan? Betul? Yakin tak? InsyaAllah yakin umur 40. Isra' dan Mi'raj panggil Nabi daripada Mekah nak pergi Baitul Maqdis, naik ke atas langit Sidratul Muntaha, umur 53. Semasa umur 42, 43 sembahyang tak ada lagi. Dia dah buat apa? Dia buat apa? Rasul dah buat apa? Nabi kita dah buat apa? Tafakkur la ilaha. Ni dulu. Mana zikir ni Ustaz? Ya, itulah sebab tu bila kita pergi makan kenduri rumah orang, tu imam buat tahlil rumah saya malam ni nah. Afdalu zikr. Apa maksud tu? Afdalu afdal zikir. Fa'la annahu la ilaha. Betul tak imam nak baca itu?
Apa maksud ta'lam? Ilmu dengan zikir. Masuk sekali. Yang tu dulu. Kalau pergi panggil buat imam, pergi buat tahlil, tak ada kalimah la ilaha illallah, tak jadi tahlil. Bacalah Yasin sampai berpuluh-puluh pun tak dinamakan tahlil. Tahlil dia duduk pada la ilaha illallah. Itu la ilaha sesuatu kan itu. Itu dia perintah. Besarnya kalimah ni. Kalimah ni jadi Islam kalau orang tu sebut. Baca Al-Quran, sebiji Al-Quran tak jadi Islam. Nak mati, kalimah ni pun juga masuk ke dalam kalbunya. Kalimah ni dia panggil pada kalimah ni ada sifat 20 terkandung dalam tu. Yang kita duk mengaji subuh tu ada dalam kalimah la ilaha illallah. Besarnya kalimah ni zikir la ilaha illallah, pak satu titik hitam jatuh di qalb kita. Nanti kita akan baca lagi kalimah ni yang kata zikir ni. Nabi Ibrahim pesan kepada Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj. Pada Nabi Muhammad jumpa Nabi Ibrahim pada langit yang keberapa tuan-tuan? Lu dengar ceramah selalu Isra dan Mi'raj ni, kan? Langit yang ketujuh. Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, kekasih Allah, kamu nak turun ke bumi dah kan? Ya, saya nak turun ke bumi dah. Kirim salam aku kepada umat kamu. Nabi Ibrahim kirim salam ke kita, maka kita jawab kat salam dia, ya, dalam sembahyang kita, dalam sembahyang, dalam tahiyat kita. Syekh Muhammad, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ibrahim. Jawab salam kita, dia kirim salam ke kita. Pada mana? Pada ketika Isra dan Mi'raj. Nanti kita cerita banyak. Nah, kemudian yang kedua Nabi Ibrahim pesan, wahai Muhammad, sampaikan salam aku kepada umat kamu. Yang kedua, wahai Muhammad, sampaikan pesanan aku kepada umat kamu. Nabi Ibrahim kata, apa yang dia pesan? Suruh umat kamu tanam, bercucuk tanam, kerana tanah di dalam syurga ini sangat subur. Apa dia tu, maksud dia tu? Wahai Muhammad, pesan, tolong sampaikan pesan aku kepada umat kamu. Nabi Ibrahim kata, suruh umat kamu bercucuk tanam, kerana tanah di dalam syurga ini sangat subur. Maksudnya tuan-tuan, sekali kita sebut la ilaha illallah, satu pohon tumbuh dalam syurga untuk kita. Itu besarnya kalimah itu. Apabila banyak kebun kita di dalam syurga, boleh tak kita masuk kebun kita? Boleh. Ni, nanti kita akan sentuh, bagi clear sikit tentang Isra dan Mi'raj. Yang ni, yang Wahabi Luqman ni, ni buat lagi. Ini dia bersalah. Wahabi Luqman dia ambil nas ni lah, Isra dan Mi'raj, Nabi nak terima sembahyang 50 waktu naik berjumpa Tuhan. Itulah Tuhan duduk atas langit. Kalau Tuhan duduk atas langit, apa naik atas langit? Duduk kat Mekah sudah. Ini hujah dia. Baik, Ustaz, betul kan Nabi naik jumpa Tuhan atas langit? Betul? Nampak macam mana? Cuba cerita mereka kami. Kalau nampak Tuhan duduk atas langit, maknanya Tuhan duduk atas langit. Kita jumpa Isra dan Mi'raj. Nanti nak cerita malam kita juga. Cerita daripada ada orang terbuku macam tu kan. Cerita Isra, ada ustaz ceramah dia cerita Isra dan Mi'raj, Sidratul Muntaha, Mustawa, Hadratul Kursi, turun 50 waktu, diskam sampai 5 waktu. Tu cerita dia. Cerita nak tentang sifat 20, tentang tauhid sama. Kena nak bagi kemas akidah orang-orang yang ada di dekat sini, dekat masjid surau ni. Tadi cerita tergantung cerita pasal diskaun sembahyang ni. Daripada 50 waktu Nabi naik turun, diskaun lagi sampai 5 waktu. Tu cerita tu selalu dengar atau cerita macam tu. Aqidah bagi penting. Nampak Tuhan tak? Nabi nampak dulu. Depan dekat belakang.
Sedangkan Tuhan laisa kamitslihi syai'. Tuhan tak ada atas, tak ada bawah. Kalau tak ada atas, apa siapa dia nak atas lagi nak jumpa? Cuba bagi jawapan. Dengan ceramah Isra dan Mi'raj ni selalu mudah. Kan? InsyaAllah kita letak. Kita ada 17 hari bulan. Isra dan Mi'raj 18 hari bulan. Buat sini, kita buat bina bagi anak-anak kampung. Kita nak jelas tentang Tuhan ni betul ke ada duduk atas lagi. Kalau tak duduk atas lagi, pasal apa Nabi naik atas lagi, tu yang kita nak tahu. Kerana Wahbi duduk pegang yang ni, dia mai benda ni kepada anak-anak muda yang tidak ada ilmu. Dia rasa macam logik pada akal. Oh, Tuhan duduk atas lagi. Nabi bagi, Allah bagi Nabi naik atas, bawa Jibril naik atas sekali. Pernah dengar selalu mereka Isra dan Mi'raj ni, Nabi naik terima apa? Terima sembahyang. Daripada siapa? Daripada Tuhan. Bertemu Tuhan tak? Ya. Bertemu macam mana? Dia kena cerita dia tak ya. Kita tengok kena kita. Cerita dia tak ni akidah ni. Sebab tu dalam kitab ni, walaupun ilmu tasawuf, ada tak sifat 20 dalam kitab ni? Ada. Dalam kitab kita ni, walaupun ilmu tasawuf, ada sifat 20. Dia kena bincang juga. Kenapa dia? Awal din ma'rifatullah. Jangan lupa tentang itu. Ya, habis itu. Baik. Yang kedua, tadi yang nombor 9 tadi lupa mana. Kau solat 2 hati berapa tadi? 297. Baik. Syaitan menjauhimu. Orang yang berzikir, syaitan tidak boleh ambil alih. Kemudian kita tengok muka surat sebelah 298. Yang nombor 12, benteng daripada syaitan. Pun orang yang berzikir, semua ni ada 35 benteng daripada syaitan. 2 dalam kitab ni. Kelebihan orang yang berzikir ni, ada 35 kelebihan dalam kitab ni. Ni kitab kecil, semua 35 tu. Kita tengok kelebihan orang yang berzikir. Dia boleh benteng daripada syaitan. Syaitan tak boleh nak masuk. Zikir macam mana? Yang macam saya sebut tadi lah. Berapa tu dah bilangan dia? 165 kali buat amalan tu, zikir. Sebelum sembahyang lagi zikir dah buat. Sembahyang tak lagi, tak ada lagi masa tu, tapi dah Nabi SAW dah tabakur kepada Allah dengan mengingati Allah. Zikir. Kalau 100 itu mana cukup bisa? 100 boleh, tapi tak cukup syarat bilangan maknawi huruf dia. Pasal tak kita pergi kedai mamak 786? Ada tak kedai mamak dulu dia tulis 786? Bukan nombor kedai tu. Ayat 786 surah Al-Fatihah. Bilangan dia 786 huruf maknawi dia. Kita beringat nombor apa 786. Banyakkan dulu kedai-kedai mamak ada bahasa ada tuan-tuan. Ya kan? Bukan nombor kedai tu. 7 bilangan dia tulis 786 tu surah Al-Fatihah. 165 tu la ilaha illallah. Bila kita tak tahu, kita kata nombor, kita pun pergi ambil nombor 3 kekok. Ingat kan, kita kena bagi cukup bilangan huruf maknawi dia tu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampailah satu tahap kadaulah kita mati sohar-sohar, dah jadi sebati dah kalimah la ilaha illallah pada kita.
Ada orang yang talqin di telinga kita kalimah la ilaha illallah itu. Percayalah. Tapi tak sampai tahap lagi. Tu saya kata kena mengaji pelan-pelan hakikat syariat, hakikat, tarikat, makrifat kita akan sampai ni. Tak mau bincang lagi, jauh lagi. Sampai ke tahap tu tuan-tuan, duduk seorang-seorang, mata pejam, tapi hati tu kalimah la ilaha illallah, la ilaha. Percaya kan? Hati tu Tuan lena, tapi hati tak lena. Tapi nak sampai tahap tu, insya-Allah, kalau kita boleh buat. Inilah para nabi, para rasul. Mereka tak tidur. Sebab tu para rasul, nabi tidur tak batal wudu. Kita tidur lena, batal wudu, kena pergi sembahyang lain. Kerana para nabi mata tidur, hati tak tidur, tak batal wudu lepas. Ini apa? Hidup dengan hati, hidup dengan kalimah la ilaha illallah. Ini yang kita mengaji al-mutasawwif, dia kena cuci hati. Ini yang penting. Ini kita mengaji al-mutasawwif. Makin mengaji makin riak, makin mengaji makin rasa alim. Jangan kata. Dah tengok kitab kita ni. Ke-9. Dan kata Imam Al-Ghazali, tengok muka surat 4 tadi. Dan kata Imam Al-Ghazali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hadzal fannu minal ilmin nafi'. Artinya, dan mempelajari ilmu, mempelajari ini, yani mempelajari ini, mempelajari ilmu tasawuf ni, itu maksudnya, termasuk dalam ilmu yang memberi manfaat. Nah, yakni tengok lagi sikit kita nak pergi sampai stationnya. Yakni ilmu yang tersebut dalam kitab Bidayatul Hidayah itu adalah ilmu yang memberi manfaat, seperti yang hamba ni tuan kita ni, yang seperti yang hamba sebutkan di dalam kitab ini. Dan ilmu yang memberi manfaat itu disebut juga di dalam kitab Minhajul Abidin. Di kitab Imam Al-Ghazali juga. Imam Al-Ghazali ni semua dia kat kitab tasawuf. Minhajul Abidin kepunyaan Imam Al-Ghazali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Oh, kitab Musa ada 10 jilid, 11 jilid. Imam Al-Ghazali juga pun sebut juga dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, pun ada sebut juga dalam kitab Muhtasar Ihya. Muhtasar Ihya ni ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Demikian lagi segala ilmu tasawuf yang ilmunya memberi manfaat dunia dan akhirat. Ini ilmu tasawuf. Wahabi dia tak mengaji ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf dia tak belajar. Belajar Al-Quran, hadis. Tasawuf dia tak. Lepas tu sombong. Kita tengok ustaz-ustaz ni. Sombong. Sombong macam mana? Tak menerima, tak terbuka dada apabila bagi kebenaran. Dia duk kira dia. Dia duk kira dia. Kita hujah lah macam mana pun, dia cari nak menang. Tak terbuka hati. Kerana hati dia tak dikikis dengan ilmu tasawuf. Ni geng-geng saya letih nak berhujah dengan geng-geng ni, berhujah dengan dia letih. 2-3 hari tak sah, 2-3 hari tak sah. Saya kata nak cari apa? Bagi dalil, sakit dalil. Kita bagi dalil, dia tak mau, dia suruh cari dalil lain. Buat Maulid Rasul. Nak cerita sikit geng-geng. Buat Maulid Rasul. Kita nak baca berjanji, dia ambil kitab berjanji jangan baca. Saya nak melawan tadi, saya badan kecil, dia badan besar. Tapi dia bagi sekali, jam saya. Lah saya nak buat juga. Kita pergi report kat ketua kampung. Nak buat juga. Hang tak mau buat. Hang punya pasal. Saya nak buat tanda saya sayang kepada Rasulullah. Dia tak mau bahas.
Hang tak mau buat, tak apa. Oh, tak boleh buat bid'ah, menyesatkan orang-orang kampung pada Barat Jaya. Pulau. Betul. Berhujung 2-3 kali tak menang, dia kira bid'ah tu lah. Betul ke ni? Pasal apa? Pasal kita duk main dalil, dia bukan dengar dalil kita. Dia cakap macam mana kita nak belit kita bagi kita tak boleh jawab tu tujuannya. Ni. Ni makin hari ni makin parah main akidah pula dah. Tu kena baca mengaji akidah bagi mantap anak-anak kita. Bagi akidah bagi mantap anak-anak kita. Kerana dia main dengan logik akal. Main logik akal game kita. Anak-anak kita tak mengaji. Akal boleh terima semua. Tuhan di atas langit pun boleh terima. Kalau Tuhan tak ada atas langit, pasal apa Nabi nak atas langit? Berdoa minta kat Tuhan, pasal apa tangan tak ada nak atas langit? Tuhan ada atas langit. Ayat Al-Quran pun begitu. Ar-Rahmanu ala rasistawa. Tuhan ada atas langit juga. Dia kata macam-macam dalil dia buat ke anak-anak kita. Anak-anak kita pun anggur ikut dia. Habis akidah kosong. Nah, habis itu. Dan karena inilah Syekh Abdul Wahab Al-Sya'rani wallahu a'lam ketika situ. Syekh Abdul Wahab Al-Sya'rani ini pun dia ada sebut siapa-siapa yang tak mengaji ilmu tasawuf, dia kata apa dia? Mati dalam keadaan kubur, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni siapa tak? Ni kita bawa mukadimah tak masuk kat mana lagi, bawa mukadimah kita. Nah, nanti dalam kitab ni dia beritahu cara-cara nak bersih hati, cara-cara sembahyang nak bagi jadi khusyuk. Sembahyang kita tu tengok tuan-tuan, tepuk dada tanya diri sendiri, sembahyangmu ni khusyuk ke tak khusyuk? Kalau khusyuk pun berapa sangat dalam sembahyang? Pasal apa tak khusyuk? Pasal qalbu tak bersih. Pasal qalbu tak bersih. So, cuma kena ambil kaedah sikit lah. Bila saya sebut tadi 165, jangan tuan-tuan turun balik pergi buat tu. Kadang-kadang tak boleh bersih juga. Dia ada kaedah dia. Dia ada kaedah dia. Jadi kena ijazah lah. Ya, kena ijazah. Macam mana? Tak bolehnya Ustaz kata zikir 165. La ilaha illallah, la ilaha bukan cara. Mula-mula kita kena masuk dulu. Kena tarik dapat kan. La neka ada otak. Ilaha pusing ke sebelah kanan. Illallah habis ke sebelah kiri pula. Kena qalbu kita duduk sebelah kiri. Nanti saja lah kita kena. Ya. Nanti 3 kali buat macam ni baru laju. La ilaha illallah. 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 Kami duduk sana setiap minggu bukan 165, 7,000. Tarekat Qadariyah Naqsyabandiyah. Ni ada tarekatnya. Ambil tarekat tu. Kena tengok juga. Sekali lagi tarekat yang sesat pun belebok juga. Ambil tarekat tu. Masuk, balik buat amalan. Kenapa nak pergi ambil sana? Nak ambil sana, talian dia tu. Macam saya betul ni, untuk boleh buat sendiri, tapi tidak ada sana. Tidak ada pertalian. Saya ambil daripada guru saya ambil daripada siapa, ambil daripada guru, dia ada talian. Ada talian. Kena begitu. Bawa ada keberkatan. Satunya baru nak bersih diri kita. Tak boleh ambil sendiri-sendiri. Sayyidina Ali ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat-sahabat ambil kepada Rasul. Mai kepada para alim. Kita nak macam tu. Nak macam tu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita kena ambil macam tu. Kena ambil daripada situ. Bawa ada keberkatan. Kena macam tu. Kita tengok orang main muat pergi curi. Oh macam ni dia tunggu kita balik buat sendiri. Tak semua. Kita pergi jumpa tu guru, saya nak jadi anak murid, tolong ajar saya. Baru menjadi.
Dia tak pergi duduk sekolah, oh dia ni gelanggang, dia buat kat sini silap dia, kita balik pun buat silap sendiri, kau rumah seorang-seorang, tak jadi dia. Faham tak? Itu maksudnya. Dia kena ada sanad. Zikir ni pun kena ada sanadnya. Kaedah yang macam mana? Kalau tidak, tak sampai. Dapat pahala saja, tapi dia tidak boleh menuji qalbunya. Zikir tu tetap pahala, tapi kadang-kadang kita zikir tak sampai. Sampai ke mana? Sampai ke hati, dia panggil qalbu. Dalam hati kita ada pu'an, dalam pu'an kita ada lub, dalam lub tu ada cahaya. Rupanya hati kita ni ada lapisan 3. Tapi kita pergi hospital suruh belah, nampak hati sebetul je. Tapi Al-Quran kata ada lapisan-lapisannya. Yang kita nak pergi bersih ni, kita zikir bukan sampai ke hati, tapi sampai kepada pu'an dia. Macam mana nak sampai tu? Kena ambil tukang zikir, ajak kita. Saya akan ajak insyaAllah. Kita ajak insyaAllah. Pelan-pelan kita ngaji. Beritahu-tahu dia beritahu semua malam ni tak cukup. Gitu. Wallahu'alam. Yang baik itu daripada Allah. Ada tak soalan-soalan yang nak tanya? Kalau boleh saya jawab, saya jawab. Tak ada, tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnahu ta'wil wahdina siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, fahamkanlah kami ilmu agamamu ya Allah. Alimkanlah kami dengan tafsir Al-Quran ya Allah. Alimkanlah kami dengan ilmu fardhu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Dosa yang sengaja, dosa yang tidak sengaja, dosa yang kami nampak, dosa yang kami tidak nampak ya Allah. Dosa mata kami banyak ya Allah, melihat benda yang haram ya Allah. Dosa mulut kami banyak ya Allah, makan benda yang haram ya Allah, bercakap benda yang haram ya Allah. Ampunkanlah dosa mulut mata kami ya Allah. Sekiranya Engkau tidak ampun dosa mata mulut kami ya Allah, mulut dan mata kami akan dipenuhi dengan api neraka di akhirat nanti ya Allah. Kami tidak sanggup ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kaki kami yang berjalan pada tempat yang haram, yang kami tidak perasan ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa telinga kami ya Allah, yang mendengar benda yang haram ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa tangan kami yang mencuri dulu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami yang meninggalkan solat dulu. Kami banyak meninggalkan solat dulu ya Allah. Kami lalai, kami lara, kami jahil ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Kalau Engkau tidak ampun dosa kami, susahlah kami di akhirat nanti ya Allah. Kesiankanlah kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada kami untuk bangun solat malam sunat taubat ya Allah. Kami teringin nak bertaubat padamu ya Allah, karena kami banyak dosa, tetapi kami tidak ada kemampuan ya Allah. Berilah kekuatan itu kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami dalam beribadat padamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lembutkanlah lidah kami untuk menjadi orang yang berzikir padamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah taufik dan hidayah kepada anak cucu kami pula ya Allah. Fahamkanlah ilmu agama kepada mereka ya Allah. Jadikanlah mereka orang yang salat ya Allah. Mereka adalah saudara kami ya Allah. Mereka adalah adik abang kakak kami ya Allah. Mereka adalah penduduk kami ya Allah. Berilah taufik dan hidayah kepada mereka ya Allah. Gerakkanlah hati mereka ya Allah untuk datang ke surau ini salat secara berjemaah ya Allah. Turunkanlah rahmat kepada penduduk kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami ya Allah. Hubungkanlah silaturahim di antara kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankanlah tulang kami untuk bangun salat malam setiap malam ya Allah.
Ya Allah ya Tuhan kami, perkenankanlah permintaan kami yang dhaif, yang miskin lagi hina ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah. Kami yakin sesungguhnya Engkau Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang maha berkuasa di atas setiap sesuatu ya Allah. Perkenankanlah permintaan kami ya Allah. Janganlah Engkau tinggalkan kami di dunia ini dalam keadaan berdosa padamu ya Allah. Cukuplah dengan yang lalu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau tenggelamkan kami ke dalam arus dunia ini ya Allah, sehingga kami lupa dan lalai daripada mengingatimu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau ambil nyawa kami ya Allah, melainkan setelah Engkau ampun dosa kami walaupun sebesar zarah ya Allah. Karena kami takut dengan dosa yang menyebabkan kami terhumbat ke dalam neraka-Mu di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah perkenankanlah permintaan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.